Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita sama-sama ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana terus diberi nikmat sihat dan kesenangan serta berkelapangan untuk melakukan perkara-perkara yang soleh dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan dan perkongsian dalam bicara ilmu PPD Tanah Merah juga merupakan nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk terus menyampaikan dakwah Islamiah dan seterusnya berkongsi ilmu-ilmu psikologi yang dikaji oleh manusia sendiri untuk kita fikir dan kita amalkan demi kebaikan dalam kehidupan yang kita kecapi sekarang ini. Warga pendidik yang dihormati, masih lagi tentang berfikiran positif. Tajuk ini saya kongsikan dalam bicara ilmu yang lepas. Saya banyak menyentuh tentang kupasan pemikiran yang tidak rasional atau pemikiran yang negatif. Baiklah, berfikiran positif memang dapat membantu kita menguruskan kehidupan dengan lebih baik. Namun ada persoalan yang timbul. Bolehkah seseorang bertahan bila berada dalam persekitaran yang negatif? Kita bila-bila masa akan tergugat dan mungkin tak mampu bertahan selamanya jika berlaku perkara-perkara yang di luar jangkaan kita. Tak seperti ikan di laut yang mana jika masin sekalipun air laut itu, namun ianya tidak akan menjadi masin seperti air laut. Hakikatnya, adakah kita mampu bertahan seperti ikan di laut? Tak apalah, saya tinggalkan persoalan ini untuk kita fikirkan sama-sama. Saya merujuk kepada penulisan Dr. Huzili Husin dalam keluaran Sinar Harian 28 November 2020, menyatakan yang pemikiran negatif menyebabkan kita menjadi stres, kita akan menjadi semakin lemah dan kecewa untuk hidup. Namun, jika kita belajar kaedah berfikir dengan positif, secara langsung akan membentuk sikap yang optimis. Apa itu optimis? Optimis ialah pemikiran yang selalu membina harapan dalam menghadapi sesuatu hal dan memberi fokus kepada sesuatu yang baik dalam pelbagai situasi. Contohnya, jika saya nak belajar, saya akan belajar bersungguh-sungguh, nak berusaha untuk mendapat kejayaan dan mendapat kerjaya yang berjaya dan nak berbakti kepada kedua ibu bapa. Seterusnya, jika kita berfikiran negatif, akan membentuk sikap yang pesimis. Apa itu pesimis? Pesimis ialah pemikiran yang mudah berputus asa dan kecewa. Kebanyakannya suka membesarkan yang buruk dan kurang menghargai yang baik. Warga pendidik yang dihormati, fikiran positif umpama perisian automatik yang boleh menjadikan seseorang itu mudah bahagia dan susah kecewa. Menurut kajian yang dibuat oleh Dr. Barbara Fredrickson, seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam bidang psikologi, menyatakan bahawa orang yang positif akan menjadi lebih inovatif, lebih banyak pilihan hidup, lebih proaktif dan berupaya menggandakan potensi baru dalam masa yang pantas. Dengan kata lainnya, ia akan menjadikan seseorang individu itu menjalani kehidupan
dengan lebih gembira dan bahagia. Baiklah, bagaimana cara untuk kita berfikiran positif? Untuk berfikiran positif, ia memerlukan pemerhatian yang positif terhadap perkara-perkara yang kita alami di dalam kehidupan seharian kita. Setiap kali kita berfikiran negatif atau berfikiran tidak rasional, cuba fikirkan sebaliknya dan bentukkan dengan kata-kata positif. Apabila kita sedar berlaku kesilapan dalam fikiran kita, kita cuba perbetulkan. Antara cara yang boleh kita untuk membentuk pemikiran positif ialah, yang pertamanya, cuba senaraikan perkara yang kita suka mengenai diri kita dan yang kita dapat lakukan dengan baik. Cuba senaraikan sebanyak yang mungkin. Kemungkinan, perkara ataupun potensi diri kita yang lakukan yang positif lebih banyak berbanding yang negatif. Yang keduanya, ambil perkara-perkara yang positif mengenai orang yang kita jumpa atau kita temui. Dalam pertemuan yang singkat, mungkin sikit saja perkara-perkara yang positif dapat kita ambil. Bandingkan dengan perkara positif yang kita ada. Banyak lagi perkara positif yang dapat kita lakukan. Yang ketiganya, terimalah apa saja yang positif sebagai kebaikan, bukan sebagai hal yang kecil. Contohnya, kita boleh menerima kesalahan kita terhadap seseorang dan kita terima juga sebagai satu kejayaan yang besar dapat menerima kekalahan dan kesilapan yang kita lakukan. Yang keempat, anggaplah setiap kemajuan kecil yang kita capai sebagai satu langkah ke hadapan. Contohnya, kita sudah pandai menggunakan satu aplikasi, contohnya Google Meet, sebagai satu kejayaan kepada diri kita dan kita akan cuba menggunakan perisian yang lain untuk terus maju dan terus maju. Yang kelima, terima sesuatu sebagaimana seadanya dan elak membuat andaian buruk. Kita terima adanya sebuah rumah yang kita ada mengikut kemampuan kita. Jangan terlalu dan selalu mengeji yang rumah kita kecil lah, rumah kita panas lah. Tetapi apabila kita terima seadanya, hati kita akan tenang, senang dan suka dengan apa yang kita ada. Yang keenam, kesilapan merupakan peluang untuk belajar. Pemikiran yang positif akan menjadikan diri kita sebagai motivasi untuk terus berusaha dan terus berjaya. Ibarat kata, gagal sekali bukan gagal untuk selamanya. Jadikan ia sebagai satu cabaran dalam diri kita untuk terus berjaya. Yang ketujuhnya, beri perhatian kepada perkara yang kita berupaya melakukannya berbanding dari apa yang kita tidak mampu lakukan. InsyaAllah, kita boleh cuba didik pemikiran kita ke arah pemikiran yang positif seperti yang saya kongsikan tadi. Seterusnya, saya ingin kongsikan 5 cara ataupun 5 tips bagaimana untuk kita kekal berfikiran positif. Yang pertamanya, bersyukur. Bersyukurlah bermakna bermula dengan mensyukuri apa sahaja yang kita ada, sama ada harta, keluarga, kejayaan, kehidupan dan segalanya. Masa inilah kita mampu bersyukur. Kita sedang berterima kasih kepada diri kita sendiri. Kita berterima kasih kepada orang yang memberi. Dan yang lebih penting adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi segala nikmat tanpa kita sedari. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim.
Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, iaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Apa yang kita faham? Ada ketika kita melihat orang lain lebih dari kita, dari pelbagai aspek, membuatkan kita jadi cemburu, dengki, atau apa sahaja perasaan negatif. Namun kita harus kembali ingat, saat kita bersyukur atas apa yang kita punya, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah dan tambah lagi. Tambah yang perlu kita faham bukanlah dari segi kuantiti semata-mata, tetapi ianya boleh datang dalam pelbagai bentuk yang kita fahami. Boleh jadi dalam bentuk keberkatan rezeki, kesihatan, kebahagiaan, dan banyak lagi. Yang keduanya, bersabar. Menurut Said Alwi Al-Atas, sabar adalah kesanggupan dan kemahuan untuk menunda kepuasan. Kerana kita yakin bahawa dunia ini bersifat sementara, akhiratlah tempat abadi, dan diperhitungkan segala amal perbuatan kita. Sabar itulah yang melambangkan kekuatan jiwa kita. Kita yakin bahawa Allah sebaik-baik perancang menjadikan kita lebih mudah bersabar dan berfikiran positif kepada apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita. Yang ketiganya, memaafkan. Sebelum belajar memaafkan orang lain, kita harus belajar memaafkan diri kita sendiri. Menerima kesilapan diri dengan hati terbuka merupakan langkah awal bagi mengosongkan fikiran dan hati kita dari perkara-perkara negatif. Pejam mata, tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan orang yang membuat kesilapan pada kita dan bisiklah dengan perlahan-lahan, demi Allah, atas kasih sayangnya yang luas, aku maafkan sahabatku. Cuba kita buat setiap hari sebelum tidur atau bila kita teringat tentang orang-orang yang kita tidak suka. Percayalah, saat kita memaafkan orang lain, kita akan jadi lebih tenang dan gembira. Yang keempatnya, berdoa. Berdoalah. Doakan untuk diri sendiri agar mampu untuk istiqamah. Doakan juga untuk kawan-kawan di persekitaran kita agar kita mampu turut sama berfikiran positif. Yakinlah dengan kuasa doa, mohon sungguh-sungguh. Setelah kita berusaha, seterusnya serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, cakap dengan percakapan yang baik. Pernahkah kita merungut, marahkan cuaca, marahkan anak kecil yang menangis tanpa henti, marahkan jiran sebelah yang mengambil parking kita, atau macam-macam lagi? Memang marah menjadikan emosi kita terus serta-merta berubah kepada negatif. Kita akan rasa sebab. Kita akan rasa sebab di dada, geram dan membuak-buak. Cuba kita cakap yang baik-baik tanpa menyinggung hati sesiapa. Percakapan yang baik menggambarkan ketinggian budi bahasa dan nilai dalam diri kita. Perkataan yang baik-baik menggambarkan pemikiran yang positif. InsyaAllah, kita sama-sama terus berfikiran positif dan terus maju jaya dalam mendidik anak bangsa kita, dan terus menjalankan amanah dengan sikap yang positif yang lahir dari pemikiran yang positif. InsyaAllah bertemu kembali. Sayangilah diri sendiri kerana kita juga berhak disayangi. Kita juga berhak menyayangi orang lain, tetapi tidak semestinya orang lain menyayangi kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.